Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Pembuka kata, lidah bicara, izinkan saya mulakan acara. Saya Nur Fakihah binti Muhammad Faiz. Nama indah ini merupakan pilihan ayahanda dan bonda tercinta. Saya kini berumur 11 tahun dan menuntut ilmu di Sekolah Kebangsaan Bukit Rangin, sekaligus menjawat jawatan sebagai seorang pengawas pusat sumber sekolah. Kod sekolah saya ialah CBA 4093. Saya menjadikan membaca buku sebagai hobi. Apabila dewasa kelak, saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru. 12 Sirah Hidup Rasulullah SAW merupakan tajuk buku yang akan saya bicarakan pada hari ini. Buku ini merupakan salah satu hasil karya Nur Syafiqah Yusof. Buku ini telah diterbitkan pada tahun 2014 oleh Darul Mufti Trading di Hulu Selangor. Buku 20 Sirah Hidup Rasulullah SAW mengisahkan tentang pahit getir perjalanan hidup Rasul junjungan kita, iaitu Nabi Muhammad SAW, dalam menyebarkan dakwah agama Islam. Marilah sama-sama kita telusuri secara mendalam kisah-kisah yang akan saya ceritakan pada hari ini kerana jauh perjalanan, luas pemandangan. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, peristiwa yang sangat besar menyebabkan tahun itu digelar sebagai tahun gajah. Ianya peristiwa Abraha hendak menghancurkan Kaabah. Apabila Abraha tiba di hadapan pintu kota Mekah, kelihatan awan hitam sedang bergerak di langit. Rupa-rupanya, awan yang bergerak itu merupakan burung ababil yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melemparkan batu panas ke atas tentera bergajah. Dalam sekelip mata, Mekah selamat. Seterusnya, kisah Siti Khadijah melamar Rasulullah SAW. Semasa baginda berumur 25 tahun, Siti Khadijah mengupahnya untuk membawa barang dagangan ke Syam. Muhammad SAW diupah kerana memiliki akhlak yang terpuji dan amanah. Akhlak mulianya disenangi ramai itu telah membuatkan Siti Khadijah tertarik kepada Rasulullah SAW. Sudah ditakdirkan, Muhammad SAW menjadikan Siti Khadijah sebagai isterinya. Kemudian, kisah Hakim bijaksana. Terdapat 1 tahun yang Mekah dilanda banjir, menyebabkan Kaabah mengalami kerosakan. Penduduk Mekah bekerjasama membaiki Kaabah. Akhirnya, Kaabah siap dibaiki. Namun, Hajarul Aswad masih belum diletakkan di tempat asal. Perkara itu telah membuatkan ketua-ketua suku hampir berbalah. Muhammad SAW bersetuju untuk menjadi hakim dalam pembalahan itu. Semua ketua suku berpuas hati dengan keputusan yang dibuat. Semenjak itu, Muhammad SAW dikenali dengan gelaran Al-Amin yang bermaksud orang yang dipercayai. Selepas itu, kisah wahyu pertama. Ketika itu, baginda sudah berumur 40 tahun. Baginda selalu memercilkan dirinya di dalam gua yang bernama Gua Hira. Pada satu hari di bulan Ramadan, Malaikat Jibril datang lalu memeluk baginda dan mengarahkan baginda untuk membaca surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Sejak itu, wahyu turun secara berperingkat. Penduduk Yasrib sangat mengalukan kedatangan Rasulullah SAW. Di sana, baginda telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Baginda juga telah menghapuskan pertelingkahan antara suku kaum Aus dan Khazraj. Bukan itu sahaja, baginda telah menukar nama Yasrib kepada Madinah Al-Munawwarah. Kesannya, agama Islam semakin tersebar luas di Madinah. Tanpa kita sedari, cerita kita hampir sampai ke penghujungnya. Pada tahun ke-10 Hijrah, Rasulullah SAW mengerjakan ibadah haji yang dikenali sebagai Hajjatul Wada'. Ketika itu, tiada siapa menyangka bahawa itu merupakan haji terakhir baginda. Ketika wukuf di Arafah, baginda menyampaikan khutbah kepada umat Islam supaya berpegang kepada ajaran yang telah disampaikan. Pada tahun ke-11 Hijrah, kesihatan baginda semakin merosot. Apabila baginda semakin tenat, baginda meminta isteri-isterinya agar menjaga baginda di rumah Aisyah. Baginda wafat di situ.
Buku yang mengandungi 176 muka surat bercetak ini telah memberikan banyak pengajaran kepada saya sebagai seorang pembaca. Antaranya ialah kita perlulah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola dalam kehidupan seharian kita, terutama sekali dalam bidang kepimpinan, supaya boleh menjadi pemimpin yang baik, sabar dan disenangi ramai. Seperti peribahasa mengatakan, kepimpinan melalui teladan. Secara keseluruhannya, saya memberikan buku ini 5 bintang daripada 5 bintang kerana buku ini berpenuh warna-warni dan ilustrasi ini amat meyakinkan saya bahawa anda semua akan menyukai buku ini seperti mana saya menyukainya. Maka dengan ini tamatlah cerita saya pada hari ini yang bertajuk 20 sirah hidup Rasulullah SAW. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Dengan ini, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian, terima kasih.